Datuk Dr. Haji Sahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat ke-12 daripada surah Yasin, iaitu firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Dalam tafsir Ibn Katsir, penjilid yang ke-8 muka surat 3, terjemahannya, sungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan kesan-kesan yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam umul kitab yang nyata, iaitu Lauhul Mahfuz. Ada banyak hadis yang menceritakan tentang asbabun nuzul berkaitan dengan peristiwa ini. Antara yang telah kita bentangkan iaitu bagaimana Bani Salimah, satu kabilah Arab yang menghuni tempat yang agak jauh dari Masjid Nabawi, minta untuk berpindah dekat dengan masjid supaya mudah bagi mereka untuk beribadah ataupun menaikkan salat berjemaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku, Nabi SAW telah pun mengatakan kepada mereka, innahu balagani annakum turiduna an tantaqimu qulul masjid. Qalu na'am ya Rasulullah, qad aradna zalik. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Salimah, diyarukum tuktabu atharukum. Diyarukum tuktabu atharukum. Bahawa dalam hadis ini banyak hadis yang menyatakan demikian, contohnya riwayat Ahmad, Muslim dan lain-lain, bahawa Nabi telah berkata kepada Bani Salimah, sungguhnya sampai berita kepadaku bahawa kamu semua hendak pindah dekat dengan masjid. Mereka menjawab, betul wahai Rasulullah, kami berniat untuk perkara itu. Baginda menjawab sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, hingga demikian akan dicatat bekas-bekas langkah kalian. Tetaplah di rumah-rumah kalian, maka akan dicatat bekas-bekas langkah kalian. Hadis ini seperti disebut, banyak riwayat dikemukakan, dicatatkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Abdul Manthur, antaranya riwayat Ahmad, begitu juga riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain yang dikumpulkan juga oleh Al-Imam As-Suyuti, bahawa Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, seorang lelaki wafat di Madinah. Lalu Nabi SAW menyembahyangkan jenazahnya. Lalu baginda berkata, mudah-mudahan dia wafat bukan daerah kelahirannya. Lalu seorang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Maka baginda menjawab, inna rajula idza tufiya fi ghairi maulidihi qisa lahu min maulidihi ila munqata' atharihi fil jannah. Sungguhnya kalau seorang itu wafat bukan daerah kelahirannya, maka dia akan diukur dari tempat kelahirannya hingga bekasnya yang terputus dalam syurga. Ini menunjukkan kepada keutamaan seorang itu untuk kerja, berjihad, menyampaikan Islam, berhijrah, mencari kehidupan yang lebih baik. Sebab itu kita melihat dari puluhan ribu sahabat Rasulullah SAW yang hadir dalam Hajatul Wada', tapi yang dikebumikan di Madinah hanyalah sekitar 10,000 orang sahaja, seperti disebut oleh Imam Malik. Selain daripada mereka, selain daripada 10,000 itu, semuanya bertebaran di muka bumi untuk menyampaikan Islam. Di kalangan mereka yang merupakan peniaga, pendakwa dalam masa yang sama. Jadi maksud Nabi SAW menggalakkan setiap orang itu untuk mencari kehidupan di tempat yang lain, berhijrah. Safir tajid iwadan aman tufariqu wansafa'ina ladhir al-aishi fin nasabi. Kata Al-Imam Syafi'i dan kata-kata masyhur, rihlah itu penting untuk kita mempunyai perspektif yang lebih jelas, terutamanya untuk menuntut ilmu, mengembangkan ilmu, bekerja dan sebagainya. Jadi dalam ayat ini menceritakan tentang bekas-bekas langkah baik dalam kebaikan dan sebaliknya dalam kemaksiatan. Sebab itu Ibn Abi Najih yang lainnya berkata daripada Mujahid, ma qaddamu, ini salah satu maksudnya apa yang mereka kerjakan. Baik amal itu amal yang baik, amal yang saleh ataupun amal yang talih. Amal yang berupa taat, amal yang merupakan maksiat. Maka hendaklah kita jaga, kerana dalam kuliah yang lalu saya telah huraikan mengapa Allah menggunakan perkataan athar. Kerana bersesuaian dengan perkataan ahsayna. Kerana athar ini merujuk kepada tapak kaki bagi mereka yang berjalan di padang pasir sebagai contohnya. Kemudian datang angin meniupnya, menghilangkan kesan-kesan tersebut. Namun di sisi Allah tetap berbekas, tetap mempunyai rujukan. Jadi begitu telitinya penggunaan bahasa Al-Quran, sehingga Allah menyebut perkataan ihsa, salah satu daripada nama Allah Muhsi yang telah kita pelajari.
Qatada berkata, seandainya Allah Ta'ala melalaikan kamu dari keadaanmu, wahai anak Adam, pasti dia melalaikan apa yang diterpa angin dari bekas-bekas itu. Akan tetapi dia telah menghitung bekas-bekas dan amal-amal anak Adam seluruhnya. Hingga dia menghitung bekas-bekas tapak kaki itu sama ada untuk melakukan ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa di antara kamu mampu mencatat bekas-bekas amalannya dalam amal taat kepada Allah, maka lakukanlah. Jadi, berkenaan dengan melakukan kebaikan ini seperti dicatat oleh ramai para ulama tafsir. Dalam Al-Kasyaf ada, dalam Tafsir Munir ada, meletakkan bahawa kepentingan untuk kita mengerti peluang untuk melakukan ketaatan yang mana semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpandukan kepada perkara ini. Antara perkara-perkara ketaatan yang merupakan amal saleh yang akan memberi kebaikan kepada seseorang itu walaupun dia telah meninggal dunia, bahawa Allah menegaskan dalam ayat ini, datang ayat yang sebelum yang telah kita bincangkan, inna nahnu hiyal mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami benar-benar berkuasa untuk menghidupkan, bangkitkan kembali orang yang telah mati dari kuburnya. Kami mencatat, mendokumentasikan segala yang pernah mereka lakukan itu. Kami akan balas segala kebaikan dan keburukan yang mereka lakukan pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini antara perkara-perkara kebaikan yang boleh dilakukan adalah menulis perkara-perkara yang baik, menulis ilmu maksudnya, menggali telaga contohnya, juga membuat perkara-perkara kebaikan. Kita bekerja di sebuah tempat, prihatinlah terhadap isu salat sebagai contohnya. Pastikan ada tempat salat untuk orang datang bekerja. Dah tu bukan salat satu tempat saja, ada setengah tempat. Operasi syarikat begitu besar, mengagumkan. Tapi malang sekali surau yang ada dikongsi lelaki dengan perempuan. Bila orang lelaki nak masuk semayang, bila orang perempuan nak pakai telekong dan surau, takkan tak ada kemudahan untuk dipisahkan. Sedangkan negara kita sudah merdeka lebih daripada 50 tahun. Jadi kesedaran seperti ini perlu ada dalam setiap diri orang Islam, bagi memastikan dapat melakukan ibadah dengan selesa. Orang perempuan nak ambil wuduk sebagai contohnya, maka ada anggota yang menampakkan auratnya. Maka perkara-perkara sedemikian ini termasuk dalam hadis Nabi. Bila kita membincangkan al-athar, perkara-perkara kebaikan, yang tinggalkan itu. Sebab dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim daripada Ibn Abdillah Al-Bajali, iaitu Jarir bin Abdillah Al-Bajali, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kan lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yuntaqas min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yuntaqas min awzarihim syai'. Siapa yang mulakan buat satu kebaikan, maka kebaikan itu diteruskan orang, dia mendapat pahala untuk kebaikan itu dan semua orang melakukannya, ia menirunya tanpa mengurangi sedikit pun bahagian pahala untuk mereka yang diperuntukkan. Sebaliknya, siapa yang membuat satu perkara yang jahat, maksiat, perkara-perkara buruk dalam Islam, lalu diikuti orang perangai buruknya dan sikap buruknya itu, maka dia akan menanggung beban dosa dan beban semua orang melakukan dosa tersebut sampailah ke hari kiamat, tak ada kurang sedikit pun. Sebab itu berkaitan dengan pembunuhan Qabil yang telah membunuh Habil, kerana beliaulah yang mensyariatkan pembunuhan, maka hendaklah kita mengambil peluang daripada ayat ini untuk mencatat perkara-perkara kebaikan, berbuat perkara-perkara kebaikan. Pastikan perkara kebaikan itu dapat diikuti orang. Mudah-mudahan berkekalanlah amal saleh yang kita lakukan itu. Dan ini juga disebut dalam hadis yang biasa kita dengar. Riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'u lahu, aw sadaqatun jariyatun min ba'dihi." Bila mati seseorang itu, maka semua amal buatannya berakhir kecuali 3 sumber. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, anak yang salih mendoakan untuknya. Yang ketiga, sedekah jariah yang berlanjutan pahalanya walaupun dia telah wafat. Jadi sesuailah dengan perkataan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua perkara itu dirakamkan, didokumentkan, dicatat oleh malaikat dan di sisi Allah SWT dalam Lauhul Mahfuz, bahawa tidak akan diabaikan sedikit pun. Inilah dia kepentingan dalam Islam, tuan-tuan, perempuan, muslim-musliman yang rahmati dan dikasihi sekalian. Kata para ulama, contohnya Al-Imam Muhammad Ali Syaukani dan tafsirnya Fathul Qadir, begitu juga oleh Al-Imam Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji Al-Bukhari dan buku beliau bertajuk Fathul Bayan, dalam tafsir beliau yang hebat itu Fathul Bayan, menunjuk bahawa perkara ini masuk dalam konteks al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi.
Bahawa ibrah kepada ayat ini hendaklah dilihat dalam konteksnya yang luas. Janganlah dijadikan dibataskan ianya terhad pada waktu ataupun peristiwa yang direkodkan dari sudut asbabun nuzul sahaja. Maka hendaklah kita faham ayat ini juga merangkumi kehidupan pada hari ini. Pengajaran yang boleh kita petik daripada ayat yang telah dibentang ni tuan-tuan. Pertama sekali kita dah ceritakan tentang Al-Quran dalam mukjizat Nabi SAW yang abadi, yang penuh dengan hikmah. Yang kedua, Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang Allah utuskan dengan membawa panduan bimbingan. Yang ketiga, seperti disebut dalam Tafsir Munir, iaitu risalah dan misi Nabi SAW adalah kepada bangsa Arab dan juga manusia keseluruhan, tanpa terhad seperti mana Nabi-Nabi yang pernah diutuskan oleh Allah SWT. Seperti kata baginda SAW dalam hadis sahih Bukhari Muslim, wa kana nabiyyu ba'athu fi qaumi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Nabi-nabi sebelum aku diutuskan kepada kaumnya secara khusus, tapi aku dibangkitkan untuk manusia keseluruhannya. Lagi fiqh yang boleh kita timba daripada petikan episod yang telah dibentangkan ini, contohnya golongan pembangkang, golongan yang menentang, golongan yang angkuh, yang sombong di kalangan penduduk Mekah itu, mereka kekal menentang Nabi SAW walaupun potensi hidayah itu terbuka luas di hadapan mereka. Mereka memahami Al-Quran. Penentangan yang berlaku secara konsisten itu mengakibatkan Allah menurunkan ayat amaran bahawa mereka ini sama ada beri petunjuk bahawa kepadanya dakwah ataupun tidak, kekal mereka dalam kekafiran dan kedegilan itu. Lagi yang boleh kita pelajari, iaitu perkara kebangkitan adalah satu yang hak. Al-ba'thu haqqun. Membangkitkan manusia itu adalah satu kuasa kudrat Allah SWT yang bersifat benar. Jadi segala perkara kebaikan yang dilakukan oleh hamba itu akan kembali dibongkar dan baginya pahala di atas ketaatan yang dilakukan, ditinggalkan untuk dicontohi oleh orang lain. Sebaliknya, perkara-perkara kemungkaran yang dilakukan, yang diikuti oleh orang pun akan menjadi beban dosa untuknya apabila dia tidak bertaubat dan tidak menghentikannya. Ini berpandukan kepada ayat yang telah kita bincangkan berkaitan dengan kisah Bani Salimah, yang mana Allah SWT mencatat tapak kaki mereka dan para ulama melihat dalam konteks yang luas, iaitulah perkara-perkara kebaikan yang dilakukan ditinggalkan. Maka ia akan menjadi sebab untuk menjadi jariah kita di sisi Allah SWT. Seterusnya kita masuk pada ayat yang ke-13, mana Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Dan buatlah satu perumpamaan bagi mereka, iaitu penduduk satu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Iaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang yang diutuskan kepadamu. Maka penduduk negeri itu menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sungguhnya kami adalah utusan-utusan Allah kepada kamu, dan kewajipan kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Jadi muslim-muslimat hati dan dikasihan, kita masuk kepada episod yang baru, iaitu kisah tentang perutusan mereka yang berdakwah ini ke tempat yang bernama Antakya. Antakya, sebuah tempat yang terletak di utara Syria. Dan tempat ini dikatakan oleh para ulama tafsir tempat berlakunya perutusan golongan yang menyuruh manusia kepada Islam. Setengah daripada para ulama tafsir mengatakan mereka ini merupakan utusan-utusan Allah. Sebahagian daripada mereka menyatakan ini merupakan Hawariyun, iaitu pengikut-pengikut Nabi Isa yang baginda utuskan ke tempat tersebut untuk berdakwah agar mengikuti syariat baginda alaihissalam. Adalah perbincangan para ulama dalam konteks ini, dan cerita yang sangat panjang. Dan secara ringkasnya di hujung ini, Al-Imam Jamaluddin Qasimi dan tafsirnya Mahsin Ta'wil berkata, sebenarnya yang tepat adalah mereka merupakan utusan-utusan Allah, Nabi-Nabi Allah. Bukannya seperti yang dikatakan oleh sebahagian daripada ulama yang mengatakan bahawa mereka merupakan utusan-utusan Nabi Isa hantar. Kerana bila kita lihat dari sudut sejarah, dari sudut angka,
bahawa waktu di antara Nabi Musa AS dengan Nabi Isa 1900 tahun lebih kurang. Dan di antara perutusan Nabi Musa dengan Nabi Isa itu ada 1000 orang Nabi di kalangan Bani Israel. Kemudian di antara perutusan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW 569 tahun seperti disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur. Maka perutusan Nabi-Nabi yang berada di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi-Nabi sebenarnya. Perutusan dimaksudkan arsalna itu, kata Jamaluddin Al-Qasimi, ia hanya sesuai untuk merujuk kepada Nabi yang diutuskan oleh Allah ataupun Rasul yang diutuskan. Dan kita akan lihat lagi apakah hujah dikemukakan oleh Al-Qasimi dalam tafsirnya. Mengapakah yang dikatakan itu merupakan Nabi-Nabi Rasul-Rasul, bukannya manusia biasa, seperti yang dikatakan oleh para ulama yang lain ahli tafsir lain, seperti Ibn Kathir menyatakannya dalam tafsir beliau. InsyaAllah saya akan huraikan perkara ini pada kuliah akan datang. Apakah mereka itu Nabi? Apakah itu mereka merupakan manusia biasa seperti sahabat-sahabat Nabi yang bersebaran di muka bumi selepas wafatnya Rasulullah SAW atas tugasan dakwah? Mana satu pandangan yang lebih tepat? Wallahu alam. Nanti kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.